Wah, penuh dengan perasaan teaser tersebut. Dari tersenyum, ketawa sampai menangis. Betul. Dan dapat audio saksian sekarang, ini adalah di antara barisan pelakon yang telah pun kami jemput ke studio untuk memeriahkan lagi segmen wawancara kita kedua untuk hari ini. Mungkin boleh diperkenalkan dengan ni. Kita bersama dengan Fatin Rosman ataupun nama panjangnya Fatin Hawa binti Haji Rosman. Dapat audio saksikan tadi dengan pelbagai riak wajah bersama dengan pelakon kita. Di samping Fatin adalah Basirah binti Haji Zainuddin. Seorang pelakon baru ya, Basirah. Pelakon baru dan seterusnya. Bukan pelakon baru ya. Bukan pelakon baru, nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Dan apabila menyaksikan beliau tadi, confuse saya dan Hani. Sebabnya sebenarnya rakan di Rampai Pagi, dan hari ini memegang wataknya sebagai pelakon di wawancara untuk hari ini. Kita bersama dengan Daud Iskandar Haji Abdul Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Dan sekarang kita bersama dengan 3 orang pelakon negara Brunei Darussalam memegang watak bagi drama Syurgamu Ada di Rumah. Syurgamu Ada di Rumah. Jadi ini untuk tidak membuang masa lagi, apa kata kita terus saja bersama dengan Iskandar barangkali ya. Bang Is, mungkin boleh ditanyakan kepada kita, boleh dikongsikan barangkali sebaringkas mengenai dengan sinopsis drama Syurgamu Ada di Rumah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum semua. Baik, terima kasih Dini dan juga Hani ya. Terima kasih juga kepada Rampai Pagi yang telah berkesudian memberi ruang dan juga peluang kepada kami untuk mempromosikan drama Syurgamu Ada di Rumah ini. Di mana seperti kita sedia maklum bahawa drama ini insya-Allah akan disiarkan pada Hari Kebangsaan kita ni 23 Februari 2023 ya, sambutan Hari Kebangsaan kita yang ke-39. Baik, sinopsisnya adalah sebetulnya lebih menjurus kepada kehidupan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Tapi walaupun kadang-kadang ada orang menghubung kaitkan dengan National Day ini semangat patriotik atau drama tersebut lebih berbaurkan kepada patriotik. Tetapi kalau tadi amati apa yang dapat tadi saksikan menerusi sedutan drama tersebut, memang ia lebih menjurus kepada kepribadian seseorang. Fokusnya adalah main castingnya adalah kepada Sarina sendiri, iaitu Fatin sendiri memegang watak sebagai Sarina dan beliaulah pembawa watak tersebut, di mana Fatin adalah merupakan seorang gadis yang sebetulnya mempunyai sikap lemah lembut ataupun sikap yang lengkap sebagai seorang wanita Melayu. Tetapi oleh kerana terbawa arus zaman ataupun kemodernan, maka sikap beliau hari demi hari berubah. Itu antara sinopsis yang dibawakan. Tetapi akhirnya seperti biasalah, melalui liku-liku ataupun perjalanan-perjalanan proses dalam kekeluargaan tersebut membentuk beliau ataupun menarik beliau kembali untuk kembali ke pangkal jalan lah antara jangan dicerita banyak lah sekarang orang melihat semua kan biar surprise. Jadi nantikan mungkin boleh dikongsikan di antara nama dan watak yang dapat kami lihat tadi daripada bahan sisipan yang pindah kata Daddy ya, manggil Abang Esa. Saya Daddy. Mungkin watak Daddy, mungkin boleh diterangkan lagi di antara watak-watak yang lain atau nama-nama yang terlibat. Mungkin Fatin, Basirah dan juga Abang Is boleh memperkenalkan watak tadi yang dipegang. Okey. Mula dengan Fatin dulu lah. Okey. Fatin memegang watak sebagai Sarina. Seperti yang tadi lihat tadi ya. Sarina ni adalah seorang perempuan yang orang dalam bahasa kita ni beragama pada awalnya. Akan tetapi macam biasalah untuk remaja kan, seperti umur-umur remaja tu memang mudah terpengaruh dengan kawan-kawan ataupun dengan keduniawi lah hanya bila kita ni. Jadi dari sana dapat kita lihat apabila Sarina ni terbawa dengan keduniawian ni, sampaikan percaya dengan manusianya orang hingga leka dengan keduniaan ini. Jadi pada akhirnya Sarina ni pun menerima penghinaan yang teruk daripada lelaki yang selama ni dipercayainya, yang sehingga orang ia meninggalkan keluarganya sebab mempercayai seorang lelaki ni, dan akan tetapi lelaki ni yang sendirinya orang betraykan Sarina ni sendiri. Jadi untuk pengakhiran drama ni bolehlah nanti dan lelaki tersebut adalah Ian Zulkifli. Yes, Ian Zulkifli dimainkan oleh Ian Zulkifli. Bukan dalam kita sebab Ian Zulkifli. Bukan Ian ni. Okey, bagaimana pula dengan Basirah, watak yang dipegang? Basirah memegang watak sebagai Kartini, iaitu nanti akan memegang sebagai bakal kakak ipar kepada Sarinah nanti. Jadi Ian Zulkifli punya adik. Adik. Kekasih. Kekasih. Jadi siapa nama kita ni? Kartini. Kartini ni orang jadi rebutan. Dalam drama ni Kartini jadi rebutan di antara dua pasangan itulah.
Dua pasangan. Jadi di antara yang Ian Zulkifli dengan Abang kepada Abang Sarina, iaitu Sarina. yang mereka oleh Syah Indrawani. Okey, itulah antara konflik yang terdapat di dalam drama tersebut. Basirah punya watak menjadi rebutan oleh kedua orang tersebut. Bagaimana pula dengan tadi katanya Daddy kan? Daddy is. Watak yang Okey, dipegang. biasa. Saya sebagai nama kebetulan dalam skrip tersebut pun menggunakan nama Iskandar yang berusia 50 tahun, memang sesuai pun dengan usia sebetulnya, tapi saya sudah sekarang 53 tahun usia sebenar. Okey, saya ayah kepada Idham yang dipegang watak oleh Ian Zulkifli sendiri. Idham satu-satunya anak kami, dan isteri saya Sarah yang dipegang watak oleh pengiran anak Sofiana. Jadi sebetulnya watak saya sendiri sebetulnya adalah supporter sahaja. Watak yang main casting adalah Sarina sendiri, Fatin ya, dan Ian juga Bashirah sebagai Kartini ya, Bashirah. Itulah dalam konflik kekeluargaan ini sebetulnya, dalam drama ini sebetulnya berlaku konflik macam boleh diistilahkan sebagai antara dua darjat. Kami daripada keluarga yang berada dan punya anak seorang saja, satu-satunya, iaitu Idham yang dibawakan oleh Ian Zulkifli, dan didikan keluarga kami agak itulah jauh daripada sebetulnya pegangan agama, lebih mementingkan kebendaan. Kekayaan itu merupakan sebagai satu kepentingan lah dalam kehidupan kami. Maka terbentuklah sikap yang negatif ya sebetulnya yang kami didik anak kami lah. Jadi itulah. Terdapat mesej-mesej seperti kehidupan materialistik dan juga apa yang sebaiknya untuk petani. Jadi ada konflik antara keagamaan dan juga keduniawi. Jadi banyak girlfriend lah sebetulnya. Sarina juga girlfriendnya, Kartini juga girlfriendnya. Begitu ya? Dia ada konflik yang memang semestinya hebat, yang Indah boleh tadi ketinggalan daripada menyaksikan kan ya. Mungkin kalau soalan berikutnya kalau diajukan kepada Basirah dulu, kami dipahamkan Basirah merupakan seorang pendatang baru dalam bidang lakonan. Mungkin kalau boleh diceritakan kepada penonton Rampai Pagi yang hari ini menyaksikan macamnya, orang barunya kalau berkenalan lebih dekat lagi dengan Basirah. Kalau boleh diterangkan kepada penonton Rampai Pagi hari ini, bagaimana rasanya perasaan apabila ditawarkan untuk berlakon, tambahan lagi digandingkan dengan pelakon yang orang memang berpengalaman, cukup berbakat dan pengalaman seperti Daud Iskandar sendiri. Apa perasaan Basirah, mungkin boleh dikongsikan? Alhamdulillah, semasa menerima tawaran itu Basirah terasa teruja lah semestinya. Tapi pada masa yang sama gemetar juga. Tapi apabila masa berada dalam set, alhamdulillah rasa tenang, rasa okeylah sebab diberi tunjuk ajar daripada rakan-rakan artis ya. Boleh kongsikan juga pengarah sendiri pengarah sendiri. Kongsikan bagaimana pengalaman dari segi mula-mula itu, bagaimana proses Basirah cuba mendalami karakter sebagai Kartini. Kartina? Kartini. Prosesnya ikut seperti wataknya lah, seorang yang penyabar, penyayang. Lepas tu wataknya macam dijadikan mangsa lah. So macam didalamilah dengan macam ikut mangsa keadaan mangsa keadaan lah yang berada di terlalu banyak peminat di dalam cerita itu. Jadi ada didalami. Bagaimana pula dengan Fatin? Fatin kita fahami banyak pengalaman berlakon kan sebelum ini. Boleh ceritakan dari mana mulanya dan juga perasaan apabila mendapat watak tersebut? Kalau cerita yang awal dululah dari mana Fatin mula berlakon itu, sebenarnya Fatin mula berlakon pada tahun sekitar 2016-2017. Dan sebenarnya juga Fatin mula berlakon sebagai seorang pelakon tambahan. Jadi ekstra saja sebenarnya dulu. Kemudian diberikan kesempatan dan juga peluang oleh salah seorang daripada penerbit RTB kita ni juga, iaitu Allahyarhamah Hajah Mardiah. Beliau memberi peluang Fatin untuk berlakon dalam drama, adalah dramanya juga, tetapi sebagai pelakon pembantu. Jadi dari sana Fatin mula orang berkecimpung lah dalam bidang lakonan ini dan diberikan watak-watak yang berlainan dan juga
level yang berlainan juga. Yeah. Dan alhamdulillah dalam drama ni menjadi watak utama sebagai Sarinah tu, dan apabila Fatin menerima juga watak itu juga apabila diberikan sebagai lead actress, sebenarnya awal-awalnya orang memang pressure. Tapi apabila kita ni membaca sinopsisnya dan apabila juga kita ni digandingkan dengan artis-artis yang orang memang berpengalaman dan juga watak yang diberikan itu pun sesuai, sebab ianya terjadi dalam dunia kita ni juga. Memang dunia remaja ni memang ada macam tu. So apabila diberikan watak tu memang terasa calm lah sedikit sebab benda tu mungkin relatable. relatable dan juga terjadi dalam dunia kita ni sendiri. Dari sanalah mendalami watak tu. Jadi adakah Fatin mengambil pengalaman bagaimana itu caranya untuk mengeluarkan segala ekspresi? Kalau kita ni lihat tadi range expressionnya, ekspresi riak wajahnya tu macam-macam dan juga emosi yang dikeluarkan itu bermacam-macam. Sampai mula-mula ada macam rolling your eyes. Macam-macam tadi. Dan diakhiri dengan menangis. Apa yang paling mencabar dan bagaimana mendalami? Yang dapat dinafikan, memang scene yang menangis itu memang paling mencabar. Dan juga drama ni sebenarnya adalah salah satu orang drama pertama Fatin yang menitiskan air mata yang benar-benar. Jadi dengan watak itu juga apabila kita ni mendalami sesebuah watak itu dengan jalan cerita tu pun orang memang macam mungkin relatable dengan kita ni. Tanpa kita ni sedari ataupun sengaja kah apa, memang ya akan kita ni tu sendirinya lah kita ni dapat mendalami watak tu. Jadi dalam watak ni pun alhamdulillah watak menangis tu pun orang one take saja. Yang awal-awal saja, sebab kita ni sudah mendalami dengan apabila watak yang diberikan bersama dengan ibu ibu di sana pun ikut turut menangis. Dari sana kita ni pun orang terikut dengan emosi yang diberikan itulah. Sebenarnya Hani siap bercerita dengan rakan-rakan artis kita ni. Banyak sebenarnya soalan yang ingin kami tanyakan, tapi di atas keterbatasan waktu ni mungkin kami boleh berikan peluang kepada ketiga-tiga narasumber yang kita jemput hari ini untuk memberitahu pada penonton kenapa mesti menonton cerita Syurgamu Ada di Rumah pada 23 hari bulan Februari. Mungkin Fatin boleh mulakan? Okey. Bagi Auda di luar sana, jangan lupa untuk menyaksikan Syurgamu Ada di Rumah ni, dan kami berharap semoga drama ni diterima oleh orang ramai dan juga semoga drama ni sedikit sebanyak memberikan pengajaran kepada belia-belia di luar sana. Seterusnya Basira, ucapan kepada orang ramai. Alhamdulillah, saya harapkan semoga belia-belia di luar sana boleh mengambil pengajaran dan mesej yang baiklah dalam drama ini nanti. Seterusnya Is. Okey, Abang Is sendiri anda mengambil masa yang lama. Apa yang telah disampaikan oleh Fatin sendiri itulah yang sebetulnya Abang Is ingin katakan. Cuma alhamdulillah kita ni akan dapat menyaksikan pendatang-pendatang baru, terutama sekali seperti Bashira sendiri ya. Jadi nantikan saatnya untuk menyaksikan drama tersebut di Hari Kebangsaan nanti 23 Februari. Itu saja. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu-tetamu kita ni pada hari ini. Menyerikan lagi, sebenarnya banyak lagi sebenarnya akan diceritakan, tetapi dapat nanti kita ni sambung. Yang penting ada saksikan drama Syurgamu Ada di Rumah pada 23 hari bulan Februari ini pukul 8.30 malam di RTB Aneka. Kalau sekiranya Indah dapat melihat pada 23 hari bulan Februari tersebut, akan disiarkan pada 24 hari bulan Februari ulangannya. Pada pukul berapa tu? Pada pukul 11 pagi. Pada pukul 11 pagi. Baiklah, kami daripada Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tiga-tiga narasumber. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Auda. Rampai Pagi menutup tirainya pada hari ini. Pelbagai yang telah pun kita ni kongsikan dan insyaAllah kita ni akan kembali seperti biasa pada esok hari bersama dengan rakan yang lain pula. Baiklah, mewakili semua kru dan keluarga Rampai Pagi yang terlibat hari ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya Dini Idris. Saya Hanifah Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga kesihatan. Senyum selalu.